Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah kepada bukan Islam itu tugas siapa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah ke jalan Tuhanmu, wahai Muhammad, dengan hikmah kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik. Dan berbahaslah dengan mereka yang akan serukan itu dengan cara yang lebih baik. Sesungguh Tuhanmu, dialah jua yang lebih mengetahui akan orang sesat dari jalannya, dan dialah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk. Sebelum kita bincang tentang dakwah kepada bukan Islam, cuba kita tengok dulu perkembangan dakwah Islam di peringkat antarabangsa. Syekh Abdul Rahman As-Sumai berjaya mengislamkan 11 juta warga Afrika, membangunkan 5,700 buah masjid, 9,500 sumber air dibangunkan, menyantuni anak yatim piatu seramai 15,000 orang. Dakwah Ustaz Fazlan Gramatan di Papua. Ustaz Sabu Mandi Islamkan 3,712 orang sekaligus di pendalaman Papua. Keluar masuk penjara kerana Islam. Dipanah kepala suku saat berdakwah. Gerakan tangkap Ustaz Fazlan Gramatan kerana menghina orang Papua, memfitnah misioneri Kristian dan melecehkan perempuan Papua. 215 masuk Islam seluruh kampung di Filipina. 125 Kristian masuk Islam di Filipina. 130 jemaah gereja Filipina ucap syahadah. 21,000 masuk Islam di Masjid Sunda Kelapa. Dakwah Islam di New Zealand. Subhanallah, tempat ini begitu menakjubkan untuk dakwah. Saya belum pernah alami sesuatu pun sepertinya. 37 tentera Korea dan seorang kapten masuk Islam ketika bertugas di Iraq. Bagaimana pula dengan perkembangan dakwah Islam di Malaysia? Selepas 60 tahun kita merdeka, tak sampai 100,000 orang bukan Islam yang memeluk Islam di Malaysia. Kenapa? Kita anggap Malaysia sebagai sebuah negara Islam. Tapi rasanya usaha dakwah di negara bukan Islam jauh lebih baik di usaha dakwah kita di Malaysia. Kenapa masyarakat Islam di Malaysia sangat cuai dalam menyampaikan dakwah Islam kepada orang bukan Islam? Tidak ada usaha dan kesungguhan untuk menyampaikan dakwah kepada mereka. Sebahagian orang bukan Islam masuk Islam atas kesedaran dan usaha mereka sendiri, bukan di usaha dakwah umat Islam. Cuba kita kaji balik bagaimana kita dapat Islam. Dulu datuk nenek kita beragama Hindu. Ulama dari jauh seperti Yaman dan Maghribi telah bersusah payah datang ke sini untuk menyampaikan dakwah Islam kepada kita. Sehingga seluruh bangsa Melayu akhirnya menerima Islam sehingga hari ini. Kenapa kita simpan dan sembunyikan Islam? Anehnya, orang Cina dan India yang datang menumpang di tempat kita, tinggal sebelah rumah kita. Kita tak pernah pun nak kongsi Islam dengan mereka. Kita sayang sangat dengan Islam. Kita simpan Islam. Kita tak nak kongsi Islam dengan orang lain. Kita hanya menjadikan agama Islam sebagai pusaka untuk anak cucu kita. Betul ke apa yang kita lakukan ini? Betul ke kita sayangkan Islam? Betul ke kita simpan Islam hanya sebagai pusaka untuk anak cucu kita? Kita tak nak kongsi Islam kepada orang lain yang datang menumpang di negara kita.
Ulama dulu kala datang dari jauh semata-mata untuk kongsi Islam dengan kita. Kita cukup kedekut dengan Islam sehingga kita tak nak kongsi Islam dengan orang bukan Islam yang datang menumpang di sebelah rumah kita. Betulkah Islam yang kita amalkan ini? وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru berdakwah kepada kebajikan, mengembangkan Islam dan menyuruh buat segala perkara yang baik serta melarang daripada segala yang salah, buruk dan keji, dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya. Ulama kita pula sejak merdeka hanya menyampaikan kuliah di masjid dan surau, sehingga terlupa untuk menyampaikan Islam kepada orang bukan Islam. Tidak boleh ke ulama kita membahagikan sedikit masa untuk menyampaikan dakwah di luar selain masjid dan surau. Menyampaikan dakwah di jalanan kepada orang bukan Islam atau mungkin kepada mereka yang kita jangka terpesong. Menyampaikan dakwah di jalanan secara sukarela tanpa paksaan dari sesiapa. Selepas 60 tahun, mereka bersama kita. Tak sampai 100,000 yang memeluk Islam. Tugas kita umat Islam yang paling besar ialah menyampaikan dakwah kepada mereka sekaligus menghapuskan kekufuran tidak kita laksanakan. Kita terlalu sibuk dengan urusan politik melampau, menanam kebencian di antara kaum sehingga kita mengabaikan usaha dakwah kepada orang bukan Islam. Apakah ia ada sesuatu yang sengaja dirancangkan oleh pemimpin politik berdasarkan pada konsep divide and rule yang digunakan oleh penjajah dulu? Orang Melayu di kampung, orang Cina di bandar, dan orang India di estet dan ladang-ladang. Alangkah buruknya jika ia sesuatu yang disengajakan, sesuatu yang direncanakan. Kita mohon dilindungi oleh Allah SWT di hal tersebut. Sampai bila kita nak biarkan keadaan ini berterusan? Membiarkan orang bukan Islam kekal dalam kekufuran dan kejahilan tentang Islam. Bila mereka hina Islam, kita marah. Tapi kita tak pernah menyampaikan maklumat Islam kepada mereka. Tugas kita sekadar menyampaikan maklumat Islam kepada mereka yang datang menumpang di negara kita. Itu pun tak mampu kita lakukan. Jauh sekali untuk kita pergi bermusafir ke negara mereka untuk sampaikan Islam seperti mana yang telah dilakukan oleh ulama silam. Apakah kita nak biarkan mereka cari sendiri maklumat tentang Islam? Padahal jika tidak kerana pengorbanan para ulama dari jauh, kita masih kekal Hindu sehingga hari ini. Apakah kita tidak rasa bersyukur dan berterima kasih kepada ulama silam yang telah menyampaikan Islam kepada datuk nenek kita dulu? Ingatlah bahawa hidayah adalah milik Allah, bukan milik kita. Jangan sampai Allah Ta'ala tarik kembali hidayah yang telah dikurniakan kepada kita kerana kita tidak menunjukkan tanda-tanda bahawa kita bersyukur dengan nama Islam yang kita kecapi hari ini. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha' wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, tidak berkuasa memberi hidayah petunjuk kepada sesiapa yang engkau kasihi supaya ia menerima Islam. Tetapi Allah jualah yang berkuasa memberi hidayah petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturannya. Dan dialah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang ada persediaan untuk mendapat hidayah petunjuk kepada memeluk Islam. Sebagai penutup, apa yang berlalu telah pun berlalu. Kita tak mampu untuk undur ke belakang untuk perbaiki kesilapan kita yang lalu. Mulai hari ini, marilah kita sama-sama berusaha untuk menyampaikan Islam kepada sahabat kita, jiran kita dan semua kenalan kita
yang masih berada dalam kekufuran setakat mana yang kita mampu. Pada hari ini, seseru pada seluruh ulama di Malaysia untuk bangkit melaksanakan tugas yang sangat kritikal ini. Tubuhkanlah kumpulan-kumpulan kecil untuk bergerak melaksanakan tugas menghapus dan mencegah kekufuran. Kita tahu bahawa kufur adalah dosa yang paling besar, tapi kita biarkan mereka kekal dalam kekufuran selama lebih 60 tahun. Apa yang kita nak jawab nanti jika mereka mengadu di hadapan Allah bahawa kita tak pernah sampaikan maklumat Islam kepada mereka? وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Dan tidak ada yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyeru kepada mengesahkan dan mematuhi perintah Allah serta ia sendiri mengerjakan amal yang soleh sambil berkata, sesungguhnya aku adalah dari orang Islam yang berserah bulat-bulat kepada Allah. Semohon kepada sahabat-sahabat semua untuk sampaikan mesej ini kepada alim ulama, kepada pegawai-pegawai JAKIM, Majlis Agama Islam, pejabat-pejabat agama negeri. Semoga Allah akan buka pintu hati mereka untuk mengembangkan Islam kepada saudara-saudara kita yang belum kenal Islam. Semoga kita semua dapat jawab nanti daripada Allah SWT bahawa kita telah melaksanakan amanahnya. Semoga Islam menjadi punca kepada kesatuan, kesejahteraan dan keamanan demi masa depan negara. Jika pada video ini terdapat kelemahan dan kekurangan, semua ampun dan maaf. Sekianlah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.